Kalian dah sedia? Okey, kita mulakan dengan level ultra daripada Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak. Silakan. Memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Bapak Ketua 608 kes hilang pekerjaan direktur. Keadaan pengadilan meningkat. Sejumlah pihak yang sahaja dapat pada lebih 6 Ogos menjelang dengan akibat kenaikan pencalonan yang dilakukan. 140,608 orang hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19 bagi tempoh Mac 2020 hingga 20 Ogos lalu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawak bersayang. Seperti yang kita telah saksikan tadi, isu pemberhentian kerja merupakan kesan negatif akibat pandemik COVID-19. Ramai yang terkesan mengakibatkan lambakan kes buruh difailkan di jabatan. Akibat desakan dan intihan pihak yang dibuang kerja ini, jabatan telah mengalami krisis dan tekanan pengurusan. Untuk tempoh sebanyak 6 bulan semasa Perintah Kawalan Pergerakan, sebanyak 773 kes buruh langsung tidak dapat dikendalikan. Ini menyumbang kepada tunggakan kes buruh jabatan sedia ada. Untuk tempoh Januari
2020 sehingga Julai 2021 sebanyak 1,953 kes buruh tidak dapat diselesaikan. Isu pengurusan kes buruh menjadi kurang sistematik disebabkan pengendaliannya yang dilakukan secara manual. Pendaftaran kes lambat, notis sebutan dan bicara gagal disampaikan, kes ditangguhkan, dan kesilapan maklumat tidak lagi dapat dibendung. Kes menjadi lambat selesai dan piagam pelanggan untuk menyelesaikan kes dalam tempoh 90 hari tidak dapat dicapai sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan kes buruh merupakan tuntutan pekerja terhadap majikan berkenaan dengan gaji atau bayaran lain yang tidak dibayar oleh majikan. Ini termasuk bagi gaji, gaji kerja lebih masa, gaji berkaitan cuti, gaji ganti notis dan bayaran faedah penambatan kerja. Keluh kesah pekerja-pekerja di dalam kes buruh ini tidak boleh dipandang ringan. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi, ia akan memberi kesan antaranya kes tidak difailkan segera, kes ditangguhkan, kes dibatalkan, dan yang paling utama, gaji pekerja tidak dibayar. Berkenaan program Dinas ini, kumpulan labor ATRA telah bangkit untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan kaedah design thinking, temubual dan pemerhatian. Kumpulan labor ATRA telah bangkit untuk mencari penyelesaian ini. Data dan maklumat telah dikumpul melalui proses empati untuk mengenal pasti akan permasalahan yang dihadapi oleh kes buruh ini. Oleh itu, 9 faktor penyumbang kepada permasalahan ini telah dikenal pasti oleh labor ATRA. Dengan menggunakan strategi canvas as is done to be serta menggunakan teknik ERRC, labor ATRA telah bersetuju untuk membangunkan satu sistem pengurusan kes buruh berkomputer. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan satu-satunya sistem pengurusan kes buruh dalam talian di Malaysia. Saksikan ini Labor Case. Selamat datang ke manual penggunaan Easy Labor Case. Log masuk dengan menggunakan ID dan kata laluan. Daftar kes dengan mengunci masuk maklumat mengadu seperti nombor telefon, alamat email dan alamat rumah. Kunci masuk senarai tuntutan. Pilih jenis tuntutan. Kunci masuk pernyataan tuntutan pengadu. Kemudian kunci masuk maklumat defendant. Tetapkan tarikh sebutan kes. Kemudian cetak dan jana notis sebutan. Tetapkan tarikh perbicaraan. Jana dan cetak saman defendant. Mengunci masuk keputusan mahkamah. Dan yang terakhir, mengeluarkan dan menjana perintah. Sekian dan terima kasih. Memastikan sistem penilaian jabatan melalui Easy Labor Case, keberkesanan proses kerja telah meningkat di mana aliran kerja menjadi lebih komprehensif. Pengendalian tuntutan dapat dipercepatkan. Dengan menggunakan Easy Labor Case, jumlah langkah dalam proses kerja dapat dikurangkan daripada 23 langkah kepada 13 langkah. Dalam masa yang sama, tempoh pengendalian kes dapat dikurangkan
daripada 90 hari kepada 60 hari. Pada 1 September 2022, jabatan telah memutuskan untuk mengurangkan tempoh masa penanganan kes kepada 60 hari dalam jangka mendatang. Produktiviti jabatan juga telah meningkat secara keseluruhan untuk tempoh Januari 2020 sehingga Ogos 2022 sebanyak 3,129 kes buruh telah berjaya kita selesaikan. Jumlah perintah bayaran bernilai 5.23 juta ringgit telah memberi manfaat kepada 4,737 orang pekerja di negeri ini. Pembangunan sistem EZ11 ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjimatkan kos jabatan kerana ianya telah dibangunkan secara dalaman oleh ahli kumpulan labor alokasi. Sumber manusia juga telah dapat dioptimalkan kerana kita telah mengurangkan proses kerja secara mekanik. Sistem ini juga mempunyai ciri-ciri keselamatan capaian dan dokumen kerana ianya telah dibangunkan berpandukan KRISA dan juga berpangkalan di PDSA. Untuk memastikan kelestarian sistem, ianya telah diberi perlindungan hak cipta oleh MYCO. Penghasilan sistem EZ11 juga membantu kita memenuhi visi, misi, objektif serta plan strategi kementerian dan jabatan. Projek ini juga membantu kita menyumbang kepada agenda negara secara amnya dan negeri Sarawak secara khususnya dalam membantu merealisasikan plan COVID-19 Strategy 2030 dan Plan of Action on Forced Labor dan Revolusi Industri 4.0. Sistem EZ11 ini telah disahkankan ke seluruh 16 pejabat tenaga kerja berkaitan melalui beberapa sesi syariah. Sesi uji klinis telah dijalankan untuk tujuan penambahbaikan sistem. Tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak telah mendapat penghargaan tertinggi daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia kerana pejabat tenaga kerja telah menyampaikan kes tuntutan bagi gaji melalui uji relatif untuk warga negara Indonesia. Mengikutkan keputusan penggunaan sistem EZ11 di Sarawak, jabatan telah mengurak langkah untuk memperluaskan penggunaan sistem ini ke negeri Sabah. Sistem ini telah digunakan di pejabat perundang-undang Kota Kinabalu. Pemberdayaan awam tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus memperluaskan sistem ini ke seluruh negeri Sabah. Ini mengukuhkan lagi kredibiliti keperluan penggunaan sistem EZ11 yang berpotensi untuk ditambah nilai. Kini telah disebar luas penggunaannya ke negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menjadi pemanggil kepada pihak jabatan, khususnya ahli kumpulan label Ultra, untuk meneruskan penciptaan produk-produk yang lebih inovatif dan kreatif ke atas masyarakat. Sebelum mengakhiri persembahan kami, saksikan video testimoni pelanggan kami. Saya Muhammad Azizin mewakili rakan saya yang lain ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada JTK Sarawak lebih lagi PTK Kuching yang telah membantu mendapatkan tuntutan saya berjumlah RM34,700 ingin mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Tenaga Kerja Kuching kerana kami telah berjaya mendapat bayaran kes buruh berjumlah 4,500 dengan tuntutan Kawal Tenaga Kerja Kuching baru saja selesai mengambil tuntutan pengadu berdasarkan sistem EZ11. Mungkin akan cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak kerana telah membangunkan satu sistem yang dikenali sebagai EZ11. Dan ini merupakan kejayaan yang besar dan kebanggaan
sistem yang dibangunkan ini tidak melibatkan apa-apa kos kerana ianya dibangunkan secara dalaman sahaja oleh pihak pegawai ICT dalaman peringkat Jabatan Menteri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan Jabatan Akra kerana telah berjaya membangunkan satu sistem pengurusan digital buruh dalam talian yang pertama di Malaysia yang diberi nama sistem Easy Level Case. Saya juga berbangga dengan pencapaian kumpulan Jabatan Akra kerana telah berjaya memperluaskan penggunaan sistem Easy Level Case ini sehingga ke negeri Sabah. Sistem Easy Level Case ini juga dapat membantu jabatan untuk mencapai misi dan objektifnya dalam memastikan kebajikan pekerja dan kepentingan masyarakat terjaga. Akhir kata, Easy Level Case, we make it easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak saya. Tahniah kepada kumpulan daripada mula sampai kepada montas sampai ke last kali kita follow through precise, dia tepat, lengkap, kita faham impact dia, kita nampak semua sekali sequence dia follow package start daripada pertama communication, visual aid kita kat sini keluar kat sana sama, dia punya sequence dia, time management, kemudian apa lagi kita tengok dia punya teamwork, kemudian Q&A dah tahu lagi, dan last kali wow factor which is impact dia, apa kita semua ni. So tanya kepada kumpulan Jabatan Akra, satu laporan yang hebat kepada kumpulan-kumpulan lain dapat ini, cuma satu soalan sajalah. Selepas dengan adanya sistem ini, bagaimanakah kumpulan ini nanti akan terus mengembangkan sistem-sistem yang ada kaitan dengan kes ini juga untuk peringkat berikutnya sama ada di semenanjung Malaysia. Itu saja soalan saya. Okay, terima kasih Tuan Panel untuk soalan yang telah dikemukakan tadi. Okay, untuk terus melestarikan dan memastikan sistem ini kekal relevan, seperti yang kita telah lihat pada slide tadi, memang sistem ini kita telah kembangkan di negeri Sabah. Okay, tetapi penggunaannya masih di Pejabat Tenaga Kerja Kota Kinabalu. Jadi hasil daripada sesi perkongsian kita dengan Jabatan Tenaga Kerja Sabah, kita akan terus mengembangkan sistem ini ke 16 Pejabat Tenaga Kerja di Sabah. Jadi sistem ini kita akan kembangkan, dan seterusnya ke Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung itu memang dalam perancangan kita. Kita terus menyediakan sesi perkongsian dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung jika mereka berminat untuk menggunakan sistem ini, sebab sistem ini mempunyai banyak kelebihan. Antara satunya yang saya boleh tekankan di sini, kami tekankan di sini adalah sistem ini dibangunkan secara dalaman dan tidak melibatkan apa-apa kos. Okay, seperti yang Puan dan Puan panel lihat tadi, sistem ini diletakkan penghalangan cloud hostingnya di PDSA. Jadi berbanding kita menggunakan sistem menggunakan vendor, sistem ini, Easy Level Case ini boleh dikawal dan diatur oleh jabatan sendiri. Jadi itu salah satu kelebihan sistem kami sebenarnya. Okey. Terima kasih kepada kumpulan ini. Saya bersatu dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan tahniah saya rasa lepas nanti dengan kebenaran, tapi dia memang saya tunggu wow factor. Tapi wow factor tadi memang wow lah, sebab dah sampai ke Sabah, berhasil energi juga dia saving berapa 5 juta lebih, yang enable
apa boleh kirim form how many 3,000 dia boleh selesaikan. That